Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid cikgu tahun 4. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada unit 8 bahan muka surat 141 Okey, kita tengok pada cerita ni dulu Ibu, mengapakah barang-barang yang dijual di kedai ini berlainan jenis? Okey, kita tengok ada macam-macam jenis barang-barang yang dijualkan Okey, barang-barang ini diperbuat daripada bahan-bahan yang berbeza. Barang-barang dalam situasi di atas diperbuat daripada berbagai jenis bahan. Mengapa? Okey. Contoh ditanya kenapa lesung batu ni daripada batu kan? Contohnya kita tahulah kenapa dibuat berbatu. Contoh yang ni papan pemotong ni ada daripada plastik, ada daripada kayu. Kenapa? Okey. Baldi kenapa dibuat daripada plastik? Okey. Kotak kenapa dibuat daripada kertas kan? Dan sebagainya Okey. Kenapa bahan yang berbeza digunakan untuk membuat objek yang berbeza. Hari ini kita nak belajar tentang sumber asas bahan. Apakah sumber asas sesuatu bahan? Terdapat pelbagai objek yang digunakan dalam kehidupan harian kita. Objek tersebut diperbuat daripada pelbagai sumber asas seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan, petroleum dan batuan. Perhatikan objek-objek di bawah. Okey, sumber asas ni kena ingat tumbuh-tumbuhan, haiwan, petroleum, batuan. Sumber asas lah. Apakah bahan apakah yang kita gunakan untuk membuat objek? Contohnya sumber asas tumbuh-tumbuhan kan, bahan dia ialah kena ingat sumber asas, kena ingat bahan, kena ingat contoh objek Sumber asas, bahan dan juga contoh objek. Ini adalah tiga perkara yang berbeza. Okey, kita tengok sumber asas tumbuh-tumbuhan. Okey, sumber asas tumbuh-tumbuhan contohnya ialah sumber asas dia ialah pokok getah, pokok balak, pokok kapas. Okey, itu sumber asas dia. Okey, apakah bahan dia? Okey, bahan dia pula ialah getah, kayu. Okey, pokok getah bahan dia getah, pokok balak bahan dia kayu, pokok kapas bahan dia kapas, bahan yang dikeluarkan. Okey, apakah objek yang boleh dibuat daripada menggunakan sumber asas tumbuh-tumbuhan yang bahan dia adalah getah? Contohnya adalah tayar dan juga sarung tangan getah. Apakah sumber asas bahan tumbuh-tumbuhan yang digunakan berasaskan bahan yang bahan kayu? Contoh kita boleh buat almari kayu, kerusi kayu. Okey. Apakah sumber asas tumbuhan yang digunakan daripada pokok kapas yang menggunakan bahan kapas? Okey, baju dan juga tuala. Okey, ingat sumber asas tumbuh-tumbuhan contohnya ini, bahan yang ini getah, kayu, kapas, contoh objek yang ini sumber asas, bahan dan juga contoh objek. Okey, yang ni sumber asas haiwan. Okey, sumber asas haiwan pula, contoh sumber asas haiwan ialah biri-biri, lembu, ulat sutera dan haiwan-haiwan lain lah. Okey, bahan dia pula kalau sumber asas haiwan seperti biri-biri, bahan dia adalah bulu biri-biri. Kalau sumber asas haiwan lembu, bahan dia ialah kulit lembu. Kalau sumber asas haiwan ulat sutera, contoh bahan dia ialah kukun sutera. Kukun sutera. Okey. Contoh objek yang menggunakan bahan daripada bulu biri-biri ialah topi bulu, sweater, baju yang untuk memanaskan badan tu. Okey, contoh yang objek yang menggunakan bahan dari kulit lembu, kasut kulit, sofa kulit. Okey. Contoh objek yang menggunakan bahan daripada kukun sutera ialah tali leher sutera, kain sutera. Kukun ni apa? Ni dia punya ni lah. Ulat sutera ni dia akan keluarkan kukun sutera ni. Okey. Okey, seterusnya ialah kalau sumber asas tu ialah sumber asas petroleum. Tahu kan sumber asas petroleum? Apakah sumber asas petroleum? Contohnya ialah minyak petroleum.
Bahan yang boleh dihasilkan daripada sumber asas petroleum ni ialah plastik. Ini nampak ni, ini biji-biji plastik, pellet plastik yang ikut warna ataupun kain sintetik. Okey. Daripada bahan plastik dan kain sintetik tadi, bahan plastik boleh menghasilkan objek apa? Objek seperti beg plastik ataupun botol plastik. Kain sintetik ni pula boleh menghasilkan objek seperti baju hujan dan juga kemah. Kain sintetik ni ialah kain tapi plastik. Contohnya baju hujan kan, dia macam kain tapi sebenarnya dia adalah berasal daripada petroleum. Jadi dia dia tidak boleh menyerap air dan dia adalah kalis air, sama dengan kemah. Okey. Seterusnya sumber asas batuan. Sumber asas batuan, contoh sumber asas batuan ialah logam dan juga tanah. Okey. Logam ni, sumber asas batuan logam ni, bahan-bahan yang ada dalam logam yang dari kategori sumber asas batuan logam ni ialah emas, kuprum, emas ataupun kuprum. Contoh objek yang kita boleh buat daripada sumber asas logam emas ialah kita boleh buat rantai emas. Rantai emas ni daripada logam, sumber asas batuan dalam batuan. Dalam batuan tu ada logam, yang mana salah satu logamnya adalah emas. Okey, sumber asas batuan logam yang lain yang ada dalam ni ada kuprum. Kita boleh gunakan untuk membuat barang pewter. Barang pewter ni macam piala yang mahal-mahal lah, ataupun duit shilling daripada pewter. Okey, seterusnya sumber asas batuan yang daripada sumber asas batuan tanah. Dalam tanah tu ada kategori bahan dia tanah liat ataupun pasir. Tanah liat kita boleh buat objek seperti mangkuk seramik ataupun batu bata. Atau batu bata kan yang mana perang tu adalah daripada bahan tanah liat ataupun mangkuk seramik ataupun pasu bunga boleh juga buat. Pasir pula kita boleh pasir tu kita boleh gunakan untuk membuat objek seperti cermin ataupun botol kaca.